Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pula kita pada rancangan kali ini untuk membuat ulang kaji mengenai dengan soalan soalan SPM tahun 2018 Tasawuf Islam kertas 1. Rasa semoga semuanya berada dalam rahmat Allah serta mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bencana dan wabak penyakit, utama penyakit COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Jadi alhamdulillah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih lagi diberi pinjam nyawa, diberi pinjam kekuatan untuk bersama-sama mengulang kaji soalan Tasawuf Islam kertas 1 tahun 2018. Dan ini sebelum tu harapan saya pelajar-pelajar telah mempunyai soalan kertas 1 tahun 2018. Okey, semua pelajar telah bersedia. Jadi mari kita mulakan. Ini kertas soalan muka hadapan. Macam biasa kita kena baca semua sekali. Baca semua sekali arahan yang terdapat di muka surat hadapan ini. Jadi kita baca Sijil Pelajar Malaysia tahun 2018 Islam kertas 1 suku jam 1 jam 1 jam 15 minit. Okey, tulis nombor kad pengenalan dan akta giliran. Ni tulis nombor kad pengenalan dan akta giliran pada petak yang disediakan. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dan bahagian B jawab semua soalan. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul di halaman 12 di dalam kertas peperiksaan ini. Bahagian B pun ada 20 soalan. Jawab semua soalan juga. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan ini. Anda dinasihati supaya mengambil masa 30 minit untuk menjawab soalan bahagian A dan 45 minit untuk bahagian B. Okey, ni dia punya markah ni. Bahagian A soalan nombor 1 sampai 20. Okey, 20 soalan 20 markah. Bahagian B 21 sampai 40 juga 20 markah. Semua sekali 40 markah. Okey. Ini muka harapan. Kertas peperiksaan ini mengandungi 12 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak. Kita mula menjawab. Macam biasa, kita dapat soalan, kita baca, faham, cari kata kunci, kemudian baru jawab. Antara yang berikut, yang manakah keistimewaan institusi kekeluargaan? Dia nak sini keistimewaan institusi kekeluargaan menjamin keturunan manusia. Jadi, jawapannya ialah memelihara kesucian zuriat, memupuk kasih sayang, salah. Mengelakkan daripada maksiat, salah. Okey, menjadikan soalan lebih berdisiplin, apa salah. Kita potong yang salah, jawapannya A. Jawab kat mana? Jawab kat belakang. Kat belakang sekali ya. Okey. Soalan nombor 2. Menunaikan hak yang wajib terhadap harta. Hak yang wajib terhadap harta ni zakat. Okey, zakat. Melaksanakan tanggungjawab sosial ni sedekah. Ada tak? Okey, zakat dan sedekah. Infak ni pemberian jariah. Okey, salah. Wakaf pun salah. Okey, wakaf ni pada hibah ni pemberian, wakaf ni kita memberikan harta untuk kegunaan umat Islam. Maksud mewakafkan harta. Wasiat dan hadiah pun salah.
Jawapannya ialah C, zakat dan sedekah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini kalimah syahadah. Pernyataan di atas merujuk kepada kalimah syahadah. Mak wa sifat, salah. Sifat dan nama dan sifat-sifat Allah. Rabbaniyah pun salah. Rububiyah pun salah. Jawapannya ialah uluhiyah. Pelajar-pelajar soalan nombor 4. Encik Rahmat menunaikan solat jamak dan qasar ketika bermusafir. Solat jamak dan qasar ni ialah sinonim dengan murunah. Murunah. Okay, tabat salah. Alamiah pun salah. Sawal jagat, syumuliyah, lengkap dan sempurna. Murunah ni boleh berubah. Okay, soalan nombor 4. Dia punya apa? Stimulus Ahmad telah menerima wang sebanyak RM100,000 Malaysia daripada isterinya setelah beliau bersetuju memenuhi tuntutan isterinya untuk bercerai. Bayaran itu sebagai ganti rugi atas persetujuan tersebut. Situasi di atas merujuk kepada talak ni salah, perceraian dengan lafaz daripada pihak suami. Iddah ni salah, tempoh menunggu. Fasah pun salah, fasah ni mahkamah khuluk. Perceraian dengan isteri membayar ganti rugi kepada pihak suami. Nombor 6, semua yang berikut ialah ciri-ciri kebenaran Islam kecuali dia nak ciri-ciri kebenaran Islam. Kecuali ini maka sebenarnya lah bukan ciri-ciri kebenaran Islam. Islam agama yang ramai penganut. Okey, ini mungkin jawapannya. Mudah diamalkan, ini ciri kebenaran Islam. Agama yang sesuai kepada semua manusia, salah. Ajaran yang membangunkan tamadun manusia. Jawapannya ialah A, agama yang ramai pengikut, penganut. Kecuali. Manakah antara yang berikut cara meningkatkan kualiti ibadat? Cara meningkatkan kualiti ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, menyanjungi orang-orang yang berilmu. Okay. Meningkatkan kualiti. Misalnya, melaksanakan ibadat mengikut kemampuan. Salah. Melakukan ibadat khusus tanpa mengira waktu. Salah. Mendalami ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat. Ini yang betul. Antara yang berikut, yang manakah cara penyelesaian masalah menurut Islam melalui nasihat. Nasihat ni punya kunci ni. Berinteraksi dengan bijaksana. Okey, tengok dulu. Yang bawah, berbahas untuk mencari kebenaran. Dia nasihat ni. Nasihat ni berbahas bukan nasihat. Mengadakan musyawarah secara berkala pun bukan nasihat. Mengutamakan pandangan orang yang lebih tua. Okey, kunci dia adalah nasihat. Ini berinteraksi. Mengutamakan pandangan orang yang lebih tua. Ini lebih sesuai. Ini salah juga. Soalan nombor 9. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takut akan azab Allah SWT, hukuman yang berat kepada salah. Pernyataan di atas adalah contoh penyelesaian masalah menurut Islam bagi mengatasi masalah takut akan azab Allah, hukuman yang berat kepada salah. Rasuah. Pecahan masyarakat salah, tumbak haram pun salah, bunuh diri pun salah. Hakim menjatuhkan hukuman dengan mensabitkan kesalahan berdasarkan ujian DNA. Peraturan keterangan yang digunakan oleh hakim dalam kes di atas ialah pertuduhan salah, pengadilan pun salah, pembuktian jawapan, penyiasatan pun salah. Apakah bukti Islam bersifat alamiah dalam bidang sosial? Sosial ni dia punya kunci. Dan mengutamakan keamanan mengikut kaum. Ini salah ni. Mengikut kaum ni. Dia ada nombor 1, salah.
Jawapannya D. Islam memberi kebebasan memiliki harta yang halal, betul. Islam mementingkan hak perlindungan dan kehormatan, betul. Tentang tidak masa manusia memeluk Islam. Okay, jawapannya ialah D. 12. Antara yang berikut yang manakah tuntutan bekerja dalam Islam? Tuntutan bekerja dalam Islam. Memenuhi keperluan hidup, menjadi betul. Mengelak daripada zalimi, salah. Memenuhi tuntutan fardu kifayah pun salah. Mengumpul harta dengan berhemah pun salah. Jawapannya ialah A. Antara yang berikut yang manakah fatwa yang telah diwakilkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan? Hukum tentang orang ini wajib. Ini bukan fatwa. Bunuh ke atas kepada pembunuh pun bukan fatwa. Ini hukum hudud. Kisos. Hukum potong tangan kepada pencuri ini kisos. Hukum potong tangan kepada pencuri ini ialah hukum hudud. Hukum harus menerima organ badan manusia. Ini baru fatwa. Umat Islam wajib memakan makanan yang halal dan baik, tapi dibolehkan memakan makanan yang haram ketika darurat. Wajib ni dia adalah tabat. Okey, tabat. Boleh memakan makanan yang haram ketika darurat itu ialah muruna. Tabat dan wakil salah. Muruna dan wakil salah. Dan semuanya pun salah. Soalan 15. Encik Rahman membayar zakat perniagaannya secara atas talian, secara online. Situasi di atas menunjukkan beliau mengamalkan konsep syumuliyah, alamiah, ni global, salah. Waqi'iyah, Rabbaniyah. Rabbaniyah pun salah. Sama ada syumuliyah ataupun Rabbaniyah. Waqi'iyah. Syumuliyah ni lengkap dan sempurna. Waqi'iyah ni realiti. Lebih sesuai waqi'iyah. Sesuai dengan fitrah semacam manusia. Sesuai dengan keadaan semasa. Syumuliyah ni lengkap dan sempurna. Ialah waqi'iyah. 16. Antara yang berikut yang manakah tujuan melaksanakan ibadat? Tujuan melaksanakan ibadat. Mendidik manusia tidak terlalu mencintai kebenaran. Ini betul. Ada nombor 1 salah. Memenuhi peraturan dalam ibadat. Okey. Tengok dulu. 3. Mencapai kebahagiaan hidup. Ini betul. 3. Tak ada nombor 3, kita potong. Semua ada. Okey, B salah. Tak ada. Latihan jasmani dan rohani. Okey, ini betul. 4. Tak ada nombor 4, kita potong. Okay, jadi jawapannya 1, 3 dan 4. Nombor 2 ni salah. C jawapannya. Nombor 17. Satu daripada cara untuk menghayati sifat Rabbaniyah ialah berjihad dengan nyawa, harta dan fikiran. Berjihad. Pilih jawapan di bawah yang selari dengan pernyataan di atas. Rabbaniyah. Melakukan ibadat dengan ikhlas. Okey. Mereka cipta teknologi untuk kemajuan ummah. Rabbaniyah. Rabbaniyah. Allah Maha Rabbaniyah. Mewasiatkan semua harta untuk kepentingan agama. Berjihad dengan nyawa, harta dan fikiran. Mengutamakan fardu ain berbanding fardu kifayah. Ini memang dah salah. Berjihad dengan harta, nyawa, harta dan fikiran. Ini harta saja. Melakukan ibadat dengan ikhlas ataupun mereka cipta teknologi untuk kemajuan ummah. Jadi, apa yang sesuai? Melakukan ibadat dengan ikhlas ke ataupun mereka cipta teknologi untuk kemajuan ummah? Allah yang mengurus dan mentadbir alam. Rabbaniyah. Mereka cipta teknologi untuk kemajuan ummah. Nyawa, harta dan fikiran. Ini lebih tepat. Okey. Saya rasa itu lebih tepat. 17B. 18. Seorang hakim dilarang menghakimi suatu kes yang melibatkan saudaranya.
Berdasarkan pernyataan di atas, manakah antara yang berikut tepat dengan etika kehakiman? Mengelakkan hukuman secara pilih kasih. Okay. Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas saudaranya ni, menghebatkan saudaranya. Adil dengan tidak memilih mana-mana pihak. Okay. Tidak menghakimi orang yang ada kepentingan dengannya. Yang tepat, paling tepat. Faktor yang melemahkan negara Islam. Pertama, perang ummah, kegawatan ekonomi, konflik dalaman. Untuk utama faktor di atas ialah pengabaian tugas perbincangan kaum. Tugas ayat ke, tugas gubernur ke, tugas khalifah ke, pentadbir. Pentadbir salah. Gubernur pun salah. Okey. Kalau pentadbir salah, gubernur salah, maka khalifah pun salah jugalah. Okey. Yang apa sebenarnya adalah rakyat. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri sistem sosial Islam? Ciri-ciri sistem sosial Islam. Perhubungan atas dasar keluarga dan bangsa. Ini memang salah. Mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan individu. Ini betul. Pergaulan berdasarkan undang-undang sebuah negara. Salah. Mengutamakan kemuliaan seseorang dalam masyarakat. Habis soalan bahagian 1, bahagian A. Seterusnya kita nak jawab bahagian B. Okay, bahagian B ni isi tempat kosong. Kita baca juga dia punya itu arahan. Soalan 21 hingga soalan 24, tulis istilah yang betul. Istilah yang betul pada ruangan kosong yang disediakan. Okay. Perkara luar biasa. Kunci dia perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa. Manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah. Karamah. Hasil ijtihad majoriti ulama. Hasil ijtihad majoriti ulama. Dia punya kuncinya ialah majoriti ulama, ramai ni. Dalam satu perkara pada masa itu tidak jelas nasnya dalam Quran dan atau hadis. Apanya ialah fatwa. Mengutamakan kemahiran, menggunakan kemahiran untuk memperoleh keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Seperti mengurangkan timbangan cara licik semasa jual beli tanpa sedari oleh pembeli. Manipulasi. Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fiqh berdasarkan nas Al-Quran, Al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri. Ahli hukum, mujtahid. Okay. Soalan seterusnya, soalan 25 hingga soalan 28. Lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Okay. Al-Qiyas. Qiyas salah satu daripada sumber perundungan Islam yang menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang ada kerana bersama segi sebab. Illah ataupun sebab. Fahaman ialah fahaman yang mahukan demokrasi dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial. Ini fahaman liberalisme. Okay, dia fahaman. Di antara cara Islam memelihara kehormatan diri ialah dengan cara melarang umatnya menghina dan menjatuhkan maruah seseorang. Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam kagum dengan kagum dengan amalan sendiri serta sombong. Sombong dalam melakukan suatu ibadat serta merendah dan memperlekeh-lekehkan amalan kebaikan orang lain merupakan sifat yang merosakkan ibadat.
Okey, kagum ni sifat ujub. Ujub. Ada dalam buku sifat ujub. Okay. Seterusnya soalan 29 dan 30 berdasarkan rajah 1 di bawah. Tulis jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Rajah 1 merupakan kesan buruk kepada pihak yang mengabaikan tanggungjawab terhadap harta. Keburukan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta kepada individu sering mengalami kesakitan wang. Harta semakin berkurangan. Timbul hasad dengki dan pemusuhan. Terhapus semangat tolong-menolong. Ini masyarakat. Dan B, berlaku inflasi, berlaku kemelisitan ekonomi negara. Soalan 31 hingga 32 berdasarkan jadual 1 di bawah. Tulis jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Jadual 1 menerangkan bentuk hukuman bagi kesalahan ta'zir dan kesannya. Pesalah akan terasa terhina dan hidup bersendirian. Ini ta'zir, kesalahan ta'zir. Okey, ta'zir dan kesannya. Pesalah akan terasa terhina dan hidup bersendirian. C ni ialah terhina ni bukan penjara ni, pemulauan. Isytihar umum, penjenayah akan berasa malu untuk mengulangi kesalahannya kerana telah diketahui umum, mengisahkan pesalah dan menakutkan orang lain. Okey, mengisahkan pesalah dan menakutkan orang lain, penjara. Sebab dia hukum kisos. Kuncinya situ ialah mengisahkan pesalah dan menakutkan orang lain, penjara. Soalan nombor 33, tulis jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan. Kata 1 adalah berkaitan alam ghaib yang dilalui oleh manusia. Kematian, lepas tu alam barzakh. Ini alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh, hari kiamat. Lepas hari kiamat, hari kebangkitan. F ni hari kebangkitan. Dia pergi kepada mahsyar. Lepas kepada mahsyar, mereka akan di mizan. Mizan. Apa boleh? H ni, okey, sebelum masuk syurga neraka, titian siratul mustaqim. Baru masuk syurga ataupun ke neraka. Okey, soalan 37 hingga 40. Aturan yang diciptakan, soalan 37, tandakan right pada pernyataan yang betul, pangkah pada pernyataan yang salah. Peraturan yang diciptakan oleh akal manusia tidak bersifat menyeluruh kerana memihak kepada golongan tertentu seperti bangsa, keturunan, agama dan warna kulit. Okey. Ni betul. Dia apa ni? Betul. Mekah adalah kota pertama dalam pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah. Okay, salah ni. Dia Madinah. Orang yang melakukan perkara sunat akan menjadikan dirinya sentiasa melakukan perkara kebaikan. Okay. Betul. Membaca Quran, berzikir dan bersedekah adalah contoh ibadat umum. Salah. Ibadat khusus. Okey. Dah siap bahagian B. Sepatutnya dia ada apa? Jawapan kat belakang ni. Okey. Jawapan bahagian A ni, tadi bahagian A ni kita kena masukkan
kena masukkan dalam kertas jawapan ABC. Tapi ini tak ada ni. Okey, patutnya pelajar masukkan jawapan tadi, ABC tadi tu, hitamkan dalam ruangan kertas jawapan yang disediakan di belakang. Itu saja pada kali ini. Mudah-mudahan pelajar dapat mengambil pengajaran, mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan tadi. Dan cuba buat. Cuba buat, tengok, cuba buat. Jangan sekadar tengok saja. Pastikan soalan tu pelajar-pelajar dah download, dah ada di hadapan. Okay, kalau tak ada pun, download. Saya dah bagi link kat bawah tu, ruangan komen tu. Pelajar boleh ambil dan boleh boleh print soalan tu, kemudian cuba jawab sama-sama. Okey, mungkin ada beberapa jawapan yang kontroversi. Kalau tak puas hati, pelajar-pelajar boleh rujuk buku. Okay, guru-guru atau pelajar boleh rujuk buku balik. Semua ada dalam buku teks. Itu saja. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk dalam hadis saya. Semoga bertemu lagi pada